Jangan kata KLCC, KFC pun tak mampu Ustaz. Oi, depan rumah saya KFC Ustaz. Itu pun saya tak nak masuk Ustaz. Duit tak ada Ustaz. Oi. Akak-akak ni kalau tak ada duit, nak ke mana pun tak nak. Silap-silap nak datang masjid pun segan. Sebab nanti bila ada tabung kita tak masuk, orang tengok muka kita. Itu yang ramai tak datang sebab tak ada duit. Kita kalau tak ada duit, mana kita nak pergi? Aduh, balik kampung tak nak, macam-macam alasan bagi tahu dekat mak. Sibuk lah, jalan jam lah, lebuh raya tutup lah apa. Mak kata mana lebuh raya tutup, jiran balik elok je anak dia. Ya mak, tak boleh balik mak, padahal duit tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, makasih kepada tuan pengurusi, tuan moderator mini forum. Saya dah tanya-tanya bila soalan nak keluar ni. Dia pasing je kat saya tuan-tuan. Ni untuk kita pada terusnya tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa karnival ibadah, pegawai masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya berforum di Batu Kurau, Perak, sempena dengan hari merdeka juga. Kemudian selepas habis forum, ada orang tarik saya ke tepi. Dia kata bapak saudara dia nak jumpa saya. Jadi saya tanya, bapak saudara nama apa? Jadi bila saya ingat balik, saya kata boleh, saya pun dah lama sangat tak jumpa. Kisah pertemuan saya tu, saya masukkan jejak kasih ni dalam Facebook saya pagi tadi. Siap dengan gambar lagi Abang Lee ni. Berpuluh-puluh tahun tak jumpa, berbelas tahun tak jumpa, semalam jumpa. Dia Parkinson, tangan dua-dua belah Parkinson, mulut tak boleh cakap dengan baik, kaki lemah. Tuan-tuan, itu satu. Ada seorang lagi perempuan, satu makcik perempuan, dia ada kanser otak di kepala dia. Kemudian otak dia membekak di bahagian belakang. Otak bahagian belakang adalah untuk memori. Bila otak bahagian memori itu membengkak, dia mengganggu ingatan. Banyak benda dia tak boleh ingat. Apa benda pun dia tak boleh ingat, melainkan yang dah termaktub, yang dah teringat pada dia, yang tak boleh nak ubah surah Al-Fatihah dia mengucap. Yang lain-lain ni lupa dah. Nama orang dia lupa, diri dia pun dia lupa. Sebab otak dia dah mengganggu, bengkak tadi. Akhirnya tak boleh buat ibadat, duduk menung atas katil. Berapa ramai di kalangan kita ni tuan-tuan yang dah tak boleh buat ibadat dengan sempurna kerana uzur, kerana masalah kesihatan, kerana masalah yang melibatkan ingatan. Kita masuk tahun hijrah ni bersyukur masih boleh buat ibadat, masih boleh kumpul pahala sebanyak-banyaknya. Sebab benda yang kita nak bawa menghadap Allah bukan kereta yang kita bawa parking kat luar. Kereta tu tinggal. Bukan rumah kita yang duk vacuum tiap-tiap hari. Rumah pun tinggal. Yang kita nak bawa ialah amalan kita, ibadat kita. Bulan lepas saya ada program di Oxford. 6 hari saya di Oxford. Kemudian bulan 10 dia orang panggil lagi. Malah saya pergi ya. Pasal RM1 dia orang, RM5 kita. Berat benar rasanya tuan-tuan. 1 pound dia orang, RM5 lebih kita. Pun dia turun sikit lah sekut. Saya pun tak pasti sekarang ni. Malah saya pergi ya. Duit tak mandang banyak tuan-tuan. Jalan tak ada duit mana seronok makcik oi. Kan? Kita nak shopping. Duit tak ada mana. Duit ada rumah. Tak apalah. Bulan 12 ada orang Singapura ajak saya naik cruise.
Dia ajak saya naik kapal, bawa rombongan dari Singapura, naik cruise. Saya tanya dekat dia, berapa tambang tu Haji? Dia kata kalau yang atas mahal lah, RM6,000. Nampak laut, cantik, view cantik semua. Ini kapal paling tinggi Ustaz, berbelah-belah tingkat. Kalau yang murah sikit, yang murah RM2,000 je. Tapi tak nampak apa kata dia. Dia dengar air, laut dia tolak bombang. Jadi kalau karam, dia dulu yang kena tuan. Saya kata tak payahlah kot. Duit tak ada ni, payahlah. Oh kalau begitu, ada pula orang offer. Jom kita ke Vietnam, 1,700 je tambang dia. Kita pergi Vietnam, masuk bawah tanah, merangkak dalam terowong tu. Kemudian naik sampan dekat sungai dia. Nyonya tu duduk kayuh sampan. Tak naklah Ustaz, 1,700 pun payah juga Ustaz. Oh kalau gitu kita pergi ke LCC je lah. Dekat sikit. Ustaz jangan kata KLCC, KFC pun tak mampu Ustaz. Depan rumah saya KFC Ustaz. Itu pun saya tak nak masuk Ustaz. Duit tak ada Ustaz. Akak-akak ni kalau tak ada duit, nak ke mana pun tak nak. Silap-silap nak datang masjid pun segan. Sebab nanti bila ada tabung kita tak masuk, orang tengok muka kita. Itu yang ramai tak datang sebab tak ada duit Ustaz. Kita kalau tak ada duit, mana kita nak pergi? Aduh, balik kampung tak nak macam-macam alasan bagi tahu dekat mak. Sibuk lah, jalan jam lah, lebuh raya tutup lah apa. Mak kata mana lebuh raya tutup, jiran balik elok je anak dia. Ya mak, tak boleh balik mak, padahal duit tak ada. Kita kalau tidak ada duit dalam dunia, jangan pergi mana-mana lah, duduk di rumah. Duduk di rumah, makan lah apa patut, agak-agak tak ada makan, pergi masjid, pisang banyak. Tetapi satu tempat yang kita tak boleh tolak. England boleh tolak, Cruise boleh tolak, Vietnam boleh tolak, Bandung boleh tolak, KLCC boleh kita tolak, tak nak pergi. Tapi mati tak boleh tolak. Ada pahala ke, tak ada pahala ke, jalan. Bayangkan tuan-tuan, kita mati dalam keadaan kita belum cukup pahala kita. Amalan kita tak ada, pahala kita tak banyak, nak menghadap Tuhan dengan apa tuan-tuan? Di dunia kita boleh tolak. Nak pergi ke London, duit tak ada. Nak pergi ke Mekah, duit tak ada. Kalau mati datang malaikat, mati kau, tak nak, pahala tak ada. Boleh kita cakap dekat malaikat macam itu? Tak. Jalan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita dua benda yang kita selalu tinggalkan, selalu alpakan. Apa dia? Pertama, nikmat sihat. Waktu sihat tak nak buat ibadat. Sihat ni macam-macam benda dia buat. Panjat gunung, panjat masjid tak. Gunung punya tinggi dia panjat. Dia kejar, dia ular, dia sorok, dia hantu. Sanggup dia panjat. Masjid tu cuma ada 3 je anak tangga. Tak pernah kita dengar hantu sorok jemaah masjid. Tak nak pula dia cari pahala di masjid. Ada yang sanggup berkonvoi, naik motor lah. Bukan saya larang pula, tapi melampau-lampau. Pakai boot sampai ke lutut. Yang isteri pula sampai ke paha boot ni. Tak percaya suami naik motor seorang, isteri bonceng di belakang. Takut suami dapat orang siam dia. Pinggang isteri dia gini tegak tuan. Tapi bila sebut nak buat karnival ibadat, macam-macam alasan dia. Datanglah ke masjid, hari ni ada ceramah di Masjid Syakirin, karnival ibadah. Buat di dalam ke di luar? Buat di dalam. Maknanya tak ada kerusi lah, tak ada. Sakit pinggang. Hai, engkau naik motor 8 jam tak sakit pinggang pun. Bila sebut pahala, macam-macam alasan. Malam nanti pun ada ceramah tau. Malam, semen, malam nak ambil saudara air dekat KLIA. Dia sampai pukul 3 pagi dari Mekah. Ceramahnya 8 malam. Saudara kau turun kapal terbang dari Mekah 3 pagi. Pukul berapa kau nak lepak di sana? Dia kata macam-macam lah, kita lagi awal lagi bagus. Bukan kau nak naik kapal terbang kena pergi awal.
Turun sampai terbang tu nak tunggu air zam-zam pun berjam. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sendiri yang tak nak tolong diri kita untuk buat ibadat. Sedangkan ibadat itulah nak tolong kita. Sepatutnya sesuatu yang nak tolong kita, biar kita tolong dia banyak-banyak supaya dia tolong kita di hari kiamat. Mudahkan dia sebab dia akan tolong kita. Dia akan tolong kita. Kalau begitu, mudahkan dia untuk menolong kita di hari kiamat. Apa nama dia? Ibadah. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita kesihatan. Buat. Nombor 2, nikmat yang selalu kita lupakan ialah wal faragh, berlapang, masa yang lapang. Masa lapang ni tak ada apa Ustaz. Duduk gelak di rumah. Anak dah besar, suami dah besar, isteri lagi besar. Apa lagi nak bela? Semua dah besar. Buatlah ibadat. Tak. Buang masa lepak main dam, lepak kedai kopi. Secawan kopi ni melekat tertarik dia. Penuh kedai tu. Kita kata, untungnya kedai tu ramai betul orang. Ramai apa? Satu gelas ni 8 jam orang duduk. Bengkerap tu ke kedai tu. Yang untungnya 8 minit habis, 8 minit masuk. Itu baru untung. Ini 8 jam sampai nak melekat, tertarik dekat gelas dia, tak balik-balik lagi. Boleh minum, tetapi kita ada matlamat dalam hidup. Matlamat kita ialah mencari pahala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekalah kamu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Kita ni kena buat bekalan. Akak-akak ni, orang Syakirin Gombak ni, kalau nak melawat sekolah saya, nak buat rombongan, bawa tak bekalan? Bawa. Ni datang kuliah ni pun bawa bekalan. Tak percaya tengok lambek tu. Kari pak ada sikit, kuih seri muka ada sikit. Kalau tengah-tengah lapar, tengah mengaji tu lapar, makan sikit. Tunduk-tunduk makan, lapar. Orang sebelah pula tanya, makan ke? Itu tandanya dia minta, bagilah. Atel dia tak pelawai, dia tanya tuan. Ini macam Doremi pula ni. Cuba tengok akak-akak ni kalau nak pergi rombongan. Dia berbeza dengan kita suami-suami. Orang perempuan kalau nak pergi rombongan, tak tidur. Sebab masak bihun. Masak keripap. Nak buat bekal dalam bas. Suami marah tak? Tidur. Pukul 12, pukul 1 dah ni, pukul 5 kita nak gerak. Tidur. Abang, kejap lagi dah. Nak keripap ni pun, nak makan dalam bas nanti. Apa nak makan dalam bas panjang jalan, highway tu banyak RNR. Dekat Rawang ada tapah, ada singgah makan, jangan bawa duit je lah. Oh, tidur. Sampai dekat Sungai Buloh, aksiden lori, terlentang tengah jalan lori tu. Stuck di situ dah 3 jam. Agak-agak apa suami cakap? Bukan kau ada goreng keripap? Kata dia. Sudah tetap. Pandai pula dia tanya, bukan kau ada goreng keripap ke semalam? Siap. Sebab itu, tuan-tuan, itu namanya bekalan. Sama ada engkau nak makan ke, engkau tak nak makan ke, tu lain pasal. Tapi bekalan dah ada. Kalau start, lagi bagus. Bekalan dah ada. Kalau tak start pun tak apa. Alhamdulillah. Begitulah amalan yang kita nak bawa. Bukannya susah, kata Rasulullah. Bila kamu lalu saja di mana-mana, kamu tengok ada taman-taman syurga, singgah sekejap, ambil kebaikan dia. Namanya ialah majlis ilmu. Nak balik kampung, kenuri kahwin pukul 12. Sekarang pukul 10, awal lagi datang kejap. Abang pergi mana? Ada ceramah. Kan kita nak pergi kenuri. Habis ceramah, kita kenurilah. Bukan kita yang kahwin. Dah, macam dia pula akad nikah. Pukul 8.30 dah siap dah. Mak kahwin ke? Ada ni mak. Kalau otak kamu, kahwin kata dia. Habis tu macam mak pula yang kahwin ni pasal. Buat ibadat dulu tuan-tuan. Nak meniaga, nasi lemak meniaga lah. 6.30 pagi dia buka dah. Apa salahnya 6 suku baca sekejap satu muka surat Al-Quran sebelum turun meniaga.
Aku akan dapat pahala dulu. Boleh tak? Tengah-tengah duk berniaga nasi tu, kuih ke apa, datang satu abang, satu akak ke bawa anak kecil dukung, duk menangis. Ambil satu kuih nah, sesedekah ke anak. Cari satu benda yang boleh mendatangkan pahala, sebab benda itu yang akan bawa kita ke hari kiamat. Permasalahan dia tuan-tuan, nak buat benda-benda itu susah. Tuan-tuan ingat senang ke? Senang ke? Bila sebut aku nak jadi baik, ingat senang ke? Allah akan dorong kita jadi baik ke? Tak. Cabaran akan sampai. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Suratul Kahfi. Allah Ta'ala sebut ujian mesti sampai. Sebab tu ramai orang yang tak tahan dengan ujian, tuan-tuan. Dia cabut. Dulu tak pakai tudung, balik pada umrah, tergerak hati, dapat hidayah gamaknya, dah pakai tudung. Bila pakai tudung, tawaran berlakon makin berkurang. Berkurang. Tudung daripada labuh tinggal 3 segi. 3 segi tinggal lagi setengah segi. Sekarang buka terus. Saya rasa saya lebih yakin pada diri saya sebab saya telah menjadi diri saya. Habis itu yang awak bertudung sebelum ni, mungkin saya terlalu mengikut orang kan. So, kau. Dia boleh sebut so. Dia kata dia lebih berkeyakinan. Dan saya rasa kan, aduh tuan-tuan, ni berapa ramai yang baik, akak-akak ni baik datang kuliah. Asal Masjid Asy-Syakirin datang buat program, kita lah paling depan sekali. Asal buat program, kita lah yang terkehadapan sekali. Muslimah sejati kita ni. Allah test. Suami pula menikah lain. Menikah pula dengan kawan kita yang duduk sebelah kita yang paling depan sekali. Astagfirullahalazim. Aku malas dah datang, tak guna. Allah Ta'ala akan bagi ujian kepada kita. Jadi tuan-tuan, yang dirahmati Allah, sabar banyak-banyak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam berapa banyak ayat sabar, dan digabungkan sabar itu sebelumnya wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Rasulullah kata ada 3 benda yang siapa yang berperangai macam ini, dia akan dapat nikmat. Dia akan dapat satu nikmat, satu rahmat yang dipanggil sebagai pahala. Istaujabat